Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina من إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidna ilma warzuqna fahma Rabbi yassir wa la tu'assir Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla amma ba'd Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minash shaitanir rajim Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam, anggota jawatan kuasa Madrasah Al-Khairiyah, ahli-ahli jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah, dipanjangkan umur, sihat tubuh badan, dapat kita hadir subuh berjamaah pada pagi ini. Dan kita ambil masa, ruang waktu, kesempatan yang ada ini, kita berada pula dalam majlis ilmu Raudatul Jannah, Taman Syurga. Moga-moga keberadaan kita mendapat rahmah barakah daripada Allah Ta'ala dan dipayungi oleh para malaikat mendoakan keampunan dosa kita, dan kita termasuk daripada kalangan hamba-hambanya yang istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, pada pagi ini kita tengok sambungan pengajian kitab Ziarah ke Alam Barzakh. Tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 70, sambungan apa yang kita baca pada beberapa hari yang lepas. Kita tengok muka surat 70, tengah tu, perenggan tengah tu, di dalam Al-Janais. Dalam Al-Janais, Al-Janais ni nama kitab lah, Ahkamul Janais. Janais tu nama kitab. Makna Janais tu apa? Apa makna Janais? Jenazah, jenazah. Tak, jenazah tu bahasa Arab. Janais jamak, kata jamak kepada jenazah tu kalau seorang. Kalau ramai, tak, macam tuan-tuan ni bakal-bakal jenazah semua ni, termasuk saya dah. Kalau ramai dia panggil Janais. Dalam Al-Janais, Al-Marwazi meriwayatkan hadis dari Sulaim ibni Atiyah bahawa Salman pernah datang mengunjungi temannya yang ketika itu sedang menghadapi kematian. Salman ni seorang tokoh ulama zaman tabi'in, datang mengunjungi temannya, sahabatnya, yang mana kawannya itu, sahabatnya itu, temannya itu yang ketika itu sedang sakaratul maut, sedang nazak. Kita kata, adat kata kita tengok orang nazak, kita boleh bezalah dengan pengalaman kita. Orang sakit biasa dengan nazak, tak, sakit biasa dia boleh sembang, dia boleh, kita boleh beza. Dia pengalaman kita, adat kata yang ni bukan sakit biasa dah, ini nazak ataupun sakaratul maut, sedang menghadapi kematian. Dia berkata, dia itu siapa? Salman. Malaikat maut berlemah lembutlah kepadanya,
kerana dia adalah seorang mukmin. Maka berkata Salman, kerana sayang pada kawan, sahabat dia, teman dia tadi, maka dia doakan yang baik-baik. Antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, sahabat mendoakan sahabat. Doa pula hak baik-baik, bukan doa celaka. Tak, kalau doa celaka bukan sahabat, itu musuh namanya. Kawan kita, sahabat kita, teman kita yang kita sayang kerana Allah Ta'ala. Kita sayang dia, kita kenal dia pun kerana Allah. Kita sayang dia pun kerana Allah, maka doalah, katalah yang baik-baik, sebut yang baik-baik, doa hak baik-baik, maka hasilnya pun yang baik-baik. Apa doa Salman kepada sahabat? Dia kata, wahai malaikat maut, lemah lembutlah kepadanya, kerana dia adalah seorang mukmin. Semoga malaikat maut ni berlemah lembut, sebagaimana doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma ya Allah, hawwin, ringankanlah, bagi lembut. Sakit tu tetap sakit ada, tak, tapi ringankan. Tak, tarik tu tetap tarik, bukan kata tak payah tarik. Mana mau tak payah tarik nyawa, nyawa mesti diambil. Cabut tetap cabut, mana mau tak cabut, nyawa mesti diambil. Semua orang akan rasa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasai mati. Setiap jiwa pasti merasai sakitnya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ringan dan lembut. Maka dia minta, wahai ya malakal maut, wahai malaikat maut, berlemah lembutlah kepadanya kerana dia adalah seorang mukmin. Dia bersaksi, persaksian. Tak, biasa kita kata kita kenal dia, aku bersaksi dia orang baik. Boleh kita buat persaksian yang kawan kita, sahabat kita tu dia orang baik. Setakat kita kenal dia, sangkaan baik kepada dia. Kita kenal dia, dia rajin datang masjid, rajin datang mengaji, dia pun banyak tolong orang. Kita kata dia tu baiklah, mukmin. Kita menghukum secara zahir. Hak batin, hak tak nampak tu Allah Ta'ala lah. Nahnu nahkumu bil-zawahir, wallahu yatawalla as-sarair. Tu. Nahnu nahkumu bil-zawahir. Kita tengok, kita hukum secara zahir. Wallahu yatawalla bis-sarair. Allah Ta'ala lah tahu rahsia-rahsia hak tidak terzahir. Hak zahir depan mata kita, kita nampak dia mari masjid, mari mengaji. Tak, kita tahu dia puasa Isnin Khamis, kita selalu bermusafir dengan dia, kita tahu dia baik dengan anak isteri dia, kita tahu dia banyak sedekah, maka kita hukum secara zahirnya, baiklah dia, mukminlah dia. Wallahu yatawalla sarair. Hak kita tak nampak, hak rahsia-rahsia belakang pada tu, wallahu alam, wallahu Allah. Allah dah menghukum dia. Tu dia. Jadi kita sangka baik, kita kata dia seorang mukmin, dia seorang beriman. Baik, seseorang lalu menuturkan bahawa malaikat maut itu berkata. Seseorang lalu menuturkan. Mari pula seorang kata, malaikat maut berkata, sesungguhnya aku ini selalu berlemah lembut kepada setiap orang mukmin. Maka malaikat maut pun sebut, aku ni berlemah lembut kepada setiap orang mukmin. Ada orang dengar. Macam mana boleh dengar? Orang kampung pisang pernah tak dia dengar malaikat cakap? Macam mana boleh dengar ni? Tak, kita tak dengar malaikat. Ni perkataan malaikat maut yang didengar oleh Salman tadi, ataupun sahabat lain. Macam mana boleh dengar? Dia panggil apa ni? Dia panggil karamah. Hari tu kita baca bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia boleh berdialog dengan malaikat maut. Itu Nabi tak ada pelik, tak pelik lah, kita kata mukjizat. Yang ni kepada wali-wali Allah, hamba-hamba yang muqarrabin. Apa makna muqarrabin? Yang dekat dengan Allah Ta'ala. Muqarrabin makna diri dia dekat dengan Allah. Maka mereka ini wali-wali Allah. Allah bagi kelebihan. Kelebihan namanya apa? Namanya karamah. Itu wali Allah. Orang kampung pisang, siapa wali Allah? Jangan. Tak ada. Wali nikah ada tak? Ke wali band? Wali band tak? Wali Allah ni ialah orang-orang yang dipilih oleh Allah dalam keadaan kadang-kadang dia pun tak tahu yang dia wali Allah.
Kalau mengaku tu, confirm bukan wali Allah tu. Tak, mengaku aku wali Allah. Jangan main-main dengan aku. Aku ada karamah, aku wali Allah. Dia mengaku. Tu bukan wali Allah tu. Tu wali apa aku pun tak tahu. Tak, kadang-kadang dia pun tak tahu dia wali Allah. Dia tak sedar. Dan Allah pilih dia, Allah bagi kelebihan kepada dia. Itu panggil karamah. Salah satu bentuk karamah ialah kasyaf. Ni kasyaf lah ni. Kasyaf banyak jenis pula. Pernah dengar perkataan kasyaf? Kasyaf daripada perkataan bahasa Arab, dedah. Kasyafa makna buka ataupun dedah. Allah buka, Allah dedah. Sesuatu yang terhijab. Benda asalnya terhijab. Malaikat maut tak nampak sebab terhijab. Tak dengar perkataan malaikat maut tu. Tapi dah dia ni wali Allah. Allah bagi karamah, kemuliaan pada dia. Salah satu jenis karamah, bentuk karamah ialah kasyaf. Apa makna kasyaf? Dedah ataupun buka. Terdedah, terbuka hijab. Kasyaf banyak jenis. Antaranya kasyaf mata. Kasyaf mata. Ini sebut dalam kitab tasawuf. Kasyaf mata macam mata. Dia nampak. Mata dia kasyaf. Nampak apa yang orang lain tak nampak. Dia nampak. Tak? Risau juga tak? Orang sini siapa hak kasyaf? Nampak apa hak kita tak nampak. Dan ada dalam satu perkongsian video baru jawab duk sebar bagaimana seorang ulama mendoakan, ya Allah, jadikanlah kamu ni benar-benar orang. Minta lagi doakan saya, doa ya Allah, jadikanlah hamba-mu ini ya Allah sebenar-benar manusia. Lagi sekali doakan saya Syekh, Tok Guru besar ni, ulama besar. Ulama besar tu, syekh besar tu, tok guru besar tu, ya Allah, jadikanlah kamu hamba Allah ni sebenar-benar manusia. Tak? Pasal apa asyik doa yang sama je? Ingatkan nak doa tambah isteri ke? Contohlah. Nak jadi kaya ke? Doa murah rezeki ke? Doa jadi jutawan ke? Tak. Rupanya ulama tadi doa, ya Allah, jadikanlah si hamba Allah yang baik ini, mukmin ini sebenar-benar manusia. Rupanya ulama tadi kasyaf mata. Kasyaf mata macam mana? Dia tengok umat manusia, masyarakat kampung dia, Allah, ada hak kepala rimau mu ada. Ada hak kepala anjing. Maknanya bukan manusia. Ada hak kepala binatang. Kenapa tu? Kenapa hak perangai macam anjing, hak perangai macam binatang? Tu na'udzubillah. Tak tahulah kalau orang ulama besar mari dekat kampung pisang ni, kita kepala apa agamanya. Na'udzubillah. Sebaik tak ada hak kasyaf. Takut-takut kita ni kepala apa dengan lemahnya iman kita ni, Allahu Akbar. Sebab itulah kita aminkan doa ulama tadi, ya Allah, jadikanlah kami ni benar-benar manusia, kepala-kepala orang lah. Kok ada hak kasyaf nampak Allah. Itu kasyaf mata. Yang ni kasyaf telinga lah ni. Ni panggil apa ni? Kasyaf telinga. Dia boleh dengar. Apa perkataan malaikat tu? Kata memang pun aku ni kalau dengan orang mukmin, dengan orang bertakwa, dengan orang mukmin hak rapat dengan Allah, dengan orang yang memang amal soleh, orang baik-baik, aku berlembut. Sebagai respon kepada doa tadi. Dia doa, moga-moga berlembutlah wahai malaikat maut, sebab dia ni orang mukmin. Maka malaikat maut pun jawab, ya memang pun. Mana tadi? Sesungguhnya aku ni selalu berlemah lembut kepada setiap orang mukmin tu. Sahabat tadi kasyaf telinga dia dengar perkataan malaikat. Tu kasyaf telinga. Ada kasyaf hati. Kasyaf hati ni apa? Dia panggil apa kasyaf hati ni? Firasat. Dia boleh meramalkan. Kasyaf hati. Sebagai contoh berlaku kepada Nabi Khidir. Tapi kalau Nabi dia panggil mukjizat. Tapi pandangan ulama mengatakan Khidir, sebahagian ulama kata Khidir ni bukan Nabi. Dia wali. Dia wali Allah. Tak apalah, tu pandangan ulama berbeza. Ada kata Nabi, ada kata bukan. Kita ambil pandangan yang mengatakan Khidir bukan Nabi. Maka bukan Nabi, siapa dia? Wali Allah. Khidir wali Allah. Allah bagi karamah, Allah bagi kemuliaan. Salah satu bentuk kemuliaan kasyaf. Dia kasyaf hati. Dia tengok budak ni, teruk berbenar budak ni, nanti besar dia kafir. Itu kasyaf hati, firasat. Allah bagi ilmu laduni pada dia. Lalu dia buat apa kat budak tu?
dia bunuh. Tu ada cerita dia dalam surah Al-Kahfi. Tuan-tuan baca surah Al-Kahfi, Khidir membunuh seorang budak. Kerana dia tengok budak ni dan dia tahu kasyaf hati, dia panggil firasat, budak ni akan dewasa. Bila dewasa, dia akan kafir, dia akan murtad. Bahkan dia ajak pula mak ayah dia murtad. Maka supaya benda tu tak berlaku, dengan kasyaf hatinya, firasat dia, Khidir membunuh dia. Faqatalahu, apa dalam Quran tu? Faqatalahu, maka dibunuhnya budak tu. Lalu Nabi Musa pun tengok, pasal apa membunuh budak ni? Itu cerita panjang lah. Lalu dibunuh, diterangkan kepada Nabi Musa bahawasanya aku bunuh kerana dia akan dewasa, dia jadi murtad, dia mengkafirkan mak ayah dia, maka dibunuhlah. Itu namanya kasyaf hati ataupun namanya firasat. Jadi jangan heranlah kok ada hak tanya macam mana pula dia boleh dengar perkataan malaikat. Itu namanya wali Allah, diberikan karamah, dan salah satu bentuk karamah kasyaf telinga, dia boleh dengar. Malaikat kata apa? Sesungguhnya aku ni selalu berlemah lembut kepada setiap orang mukmin. Tarik pelan-pelan, tapi sakit juga. Waktu kita minta ringankanlah ya Allah. Allahumma hawwina alaina fi sakaratil maut. Baik, seterusnya kisah yang kedua pada pagi ini. Hamid ibni Maimun menerangkan ayahnya pernah berkata bahawa dirinya termasuk salah seorang yang menghadiri Muttalib ibni Abdillah ibni Hintab. Menghadiri Muttalib. Apa makna menghadiri Muttalib? Menghadiri Muttalib makna menziarah Muttalib. Dia adalah seorang yang baik. Muttalib ni orang baik-baik. Dia sedang menghadapi kematian. Itu namanya menghadiri, makna menziarah. Menziarah orang yang sedang menghadapi kematian. Ziarah orang sakit itu sunnah. Apatah lagi sakit hak paling hebat, sakit sakaratul maut. Sakit biasa-biasa pun kita kata banyak hari tak mari surau, tak nampak batang hidung 5-6 hari dah seminggu tak mari ni, kenapa apa? Dia demam ke, sakit biasa-biasa pun kita ziarah, itu pun sunnah. Apatah lagi sakit hak berat. Sakit berat ni sampai membawa kepada sakaratul maut, maka ziarahlah sebagaimana dibuat oleh ayah dia ni, ayah kepada Hamid ini. Maka Muttalib ibni Abdullah, itu nama si sakit tu. Dia tu Muttalib sedang menghadapi kematian dengan penuh kesusahan. Allah uji Muttalib, susah nak mati. Salah seorang yang hadir dalam keadaan pengsan mengigau. Dalam keadaan pengsan lalu mengigau. Tengok ngigau dia sebut apa? Tengok orang rapat dengan Allah, dia sebut apa mengigau? Ya Allah. Kita gamuknya kalau mengigau kita sebut apa? Dah entah apa-apa disebut. Jangan-jangan sebut nama janda, terkejut isteri sebelah. Abang sebut apa mengigau apa malam tadi bang? Sebut nama siapa bang? Asyik janda tu je sebut. Tu kita lah. Tengok dia sebut tak? Dia sebut ya Allah. Ni wali Allah ni, ulama-ulama salafus salih ni mengikau pun. Sama macam apa orang tua-tua tu apa? Dia panggil kata tu. Latah. Sama macam latah. Kita kalau latah entah apa-apa disebutnya dah. Orang kalau dia ingat Allah, dia latah dia pun subhanallah. Ada orang kita latah entah apa-apa, aku nak sebut pun malu, rakam ni. Orang dah latah, dah terkeluar. Kalau kat Kelantan ada perkataan, kalau saya sebut pun marah. Kalau sebut dekat sini marah lah tak. Orang Perak ni perkataan tu teruk sangat. Tak gamak saya nak sebut, tapi itulah orang tua-tua duk latah kat kampung sebut benda tu. Sama mengigau ke latah ke, kalau dia tu jenis orang yang memang dekat dengan Allah, zikir Allah, bibir mulut basah dengan subhanallah, dengan Allahu akbar, dengan la ilaha illallah, dengan alhamdulillah, dengan la haula wala quwata illa billah, semuanya perkataan Allah, maka insya-Allah latahnya, ngigaunya pun dia akan sentiasa ingat pada Allah Taala. Jadi dia mengigau, ya Allah berikanlah kemudahan kepadanya, kerana dia telah melakukan ini dan itu dengan maksud memujinya. Kesian kat sahabat tu. Dia kesian tengok Allah.
nazaknya dalam tempoh yang panjang, nazaknya berhari-hari contoh. Tak, maka dia pun doa, ya Allah, mudahkanlah dia ya Allah, kerana dia telah melakukan ini dan itu. Mudahkanlah dia ketika sakaratul maut. Dalam hadis disebut riwayat bagaimana bagaimana kelebihan mendoakan untuk orang lain. Apa fadilat kita doa untuk orang lain, tak kira dalam keadaan apa pun. Dalam konteks cerita ni ialah dalam keadaan kawan dia, teman dia tu tengah nazak. Kelebihan kita doa kat orang lain ni ialah malaikat mengaminkan dan malaikat minta hak sama dengan apa hak kita minta. Contoh, baca cerita kisah ni. Dia doa kepada si Muttalib tadi, tengah susah nak mati, tengah duduk dalam zakaratul maut tu. Dia kata apa tadi? Ya Allah, berikanlah kemudahan kepadanya. Mudahkanlah dia ya Allah. Malaikat kata amin dan malaikat kata falaka mithluh. Mu pun aku doakan hak sama juga. Sebab mu pun nak mati juga. Tak, kita tengok orang mati tengah nazak, kita pun satu hari nanti sampailah masa macam tu juga kita akan lalui pun. Maka kita doakan si mati tadi, si hak nak mati tadi, mudahkanlah ya Allah, ringankanlah sakaratul mautnya, mudahkanlah urusannya nazak itu. Maka malaikat amin dan malaikat kata falaka mithluh. Mu pun aku doa sama. Ya Allah, bagilah dia ya Allah mudah nak mati. Bagilah dia husnul khatimah. Sebab dia doakan untuk teman-teman kawan-kawan dia benda tu. Tu kelebihan kita doa kat orang. Tak, kita doakan sahabat kita, ya Allah panjangkanlah umur dia. Malaikat kata apa? Ya Allah panjangkan umur dia juga. Panjangkan umur kita juga. Sebab kita doa kat orang. Ya Allah Tuhanku, lapangkanlah rezeki dia. Malaikat pun doa, ya Allah lapangkan rezeki si Fulan. Sebab si Fulan ni rajin doakan kepada sahabat, kawan-kawan dia, lapang rezeki. Tak. Kalau kita doa, ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah isteri dia. Sudah. Macam mana doa malaikat? Abang jangan doa macam tu bang. Marah orang rumah tak? Ya Allah tambahkanlah isteri dia ya Allah. Malaikat pun ya Allah tambahkanlah isteri dia juga. Ni muslimat isteri amin ke tidak ni? Malaikat amin, isteri jangan aminkan pula dah. Tu melawak je pun. Doakanlah apa sahaja kebaikan tuan-tuan. Maka malaikat akan mendoakan yang sama kepada kita, termasuk apa yang kita baca pada pagi ini. Maka dia akan berikanlah kemudahan kepadanya kerana dia telah melakukan ini dan itu dengan maksud memujinya. Sebut hak baik-baik, puji. Memuji makna apa? Sebut hak baik lah. Kalau sebut hak buruk tak panggil puji. Memuji makna sebut yang baik-baik. Hak dia tahu hak baik. Hak tak tahu serah pada Allah. Ataupun hak dia tahu ada buruk, jangan disebut. Nampak tak? Kita tahu hak baik-baik, kita sebut hak baik-baik. Kalau kita tak tahu, itu serah pada Allah lah. Ataupun kita tahu ada kawan aku ni dulu, muda-muda dulu dia ni, dah karaoke dengan aku juga, aku pun join juga contoh. Dah muda-muda dulu dia ni main nombor ekor dah. Hak tu hak buruk, jangan disebut lah. Apa dia sebut? Satara. Man satara, tutup aib. Nabi kata siapa-siapa tutup aib kawan dia, saudara dia, maka akhirat esok Allah tutup aib dia. Kadang kita nak cerita juga saja, nak sedap sembang. Barang baik ni tak sedap sembang dah. Barang buruk, hak kita kata apa? Hak sensasi, hak gosip sensasi, benda-benda gosip, benda-benda sensasi orang duk cakap tu sedap heboh, hak tu kita nak sembang pun walaupun benda buruk. Itu perangai manusia. Jadi disebut di sini dia memujinya. Memuji mana sebut yang baik-baik. Apatah lagi dia telah pergi. Kalau dia pergi kita sebut hak buruk, celah mana kita nak minta maafnya? Nak minta maaf macam mana? Kawan tu dah mati dah. Maka sebutlah yang baik-baik. Ya Allah berikanlah kemudahan kepadanya kerana dia telah melakukan ini dan itu dengan maksud memujinya. Sebut benda-benda yang baik. Sebab tu kata ulama, ada dua benda kita kena ingat. Ingat, kita kenangkan, kita sebut, kita ingat, kita kenang. Iaitu dua benda yang perlu kita ingat dan dua benda yang kita perlu lupa. Rasanya saya dah bagi tahu kan, tapi tak apalah kita ulang lagi sekali. Ada dua benda perlu kita kenang dan ingat, dan ada dua benda perlu kita lupa. Yang pertama untuk kita ingat ialah ingat baik orang pada kita.
Ingatlah baik orang pada kita, supaya kita ni kenang budi. Kita puji benda tu. Allah, dia dulu tolong aku masa aku susah dulu. Dia bagi aku itu, bagi aku ini. Masa aku belajar dulu, dia lah supportnya. Contoh. Baik orang pada kita, kita kena ingat. Kita kenang. Biar kita ni kenang budi. Dan kita sebut kebaikan dia tu, insya-Allah sebagai doa kepada dia juga. Baik orang pada kita. Jangan jadi kacang lupakan kulit. Yang kedua, kita kena ingat apa? Kita kena ingat jahat kita pada orang. Kenapa? Supaya kita bertaubat. Allah, aku ni dulu aku jahat kita pada orang. Aku belajar dia. Contohlah. Barang lepas. Nak buat macam mana? Melainkan kena ingat benda tu, bertaubat. Banyakkan istighfar, astaghfirullahalazim. Ingat jahat kita pada orang. Apa benda yang kita buat zalim pada dia? Kita mengata dia dulu. Kita kena ingat benda tu supaya kita bertaubat. Kita ambil hak dia. Kita sekat benda hak dia dapat. Hak dia kita halang, contoh. Apa sahaja bentuk-bentuk keburukan, kejahatan kepada orang, kena ingat. Supaya kita ada rasa nak minta maaf. Supaya kita ada rasa nak taubat. Supaya kita ada rasa nak banyak istighfar pada Allah Ta'ala. Jangan lupa, itu kena ingat. Baik, dua benda hak kita kena lupa. Iaitu baik kita pada orang. Jangan diungkit lah. Baik kita pada orang tak? Jangan diungkit. Tak apalah, kita buat-buat, serah pada Allah. Allah tak lupa, jangan risau. Kita lupa pun tak apa, Allah tak lupa. Ada catatannya. Malaikat tulis, kita jumpa di akhirat esok. Benda-benda baik pada orang. Tolong orang, sedekah kat orang. Tak, kita ikhlas bantu orang, lupa. Jangan duk sebut. Takut-takut diungkit balik. Takut-takut bila ungkit jadi tak ikhlas. Jadi riak. Tak, kita sedekah ke masjid, contoh. Tak, kita sponsor kapet kat masjid, contoh. Tak apa, lupalah. Ada catatannya malaikat. Takut-takut kita sebut pula, kita ngungkit pula esok. Esok udah tak jadi AJK masjid, udah ungkit. Oi, aku bagi kapet dia tak lantik AJK, contoh. Aku bagi aircon kat masjid itu bukan sebiji, 4 biji. Tiba-tiba nak mari Jumaat pun tak boleh. 40 orang je, contoh. Tu dia ngungkit. Sebab tu yang kena lupa ialah baik kita pada orang. Lupa janganlah. Takut-takut ngungkit kan. Biarlah lupa tak apa, Allah ingat. Yang kedua, kita kena lupa jahat orang pada kita. Supaya kita tak berdendam. Tak apalah dia buat kat aku. Tak apalah. Aku mengadu pada Allah. Taulah Allah nak balas. Cukup, tutup fail. Tak ada simpan dendam. Tak ada, letaklah hati, jangan. Tak, jahat orang pada kita tak apalah. Jangan kita simpan dendam. Serah pada Allah. Hak masalahnya simpan dalam hati. Maka dia menjadi dendam. Dendam tu benda yang berat, benda yang buruk lah. Sifat mazmumah. Maka itulah yang kita kena lupakan. Dua benda ingat dan dua benda lupa. Baik, balik pada cerita kita. Kemudian, dia tersedar dari pengsannya dan berkata, siapa yang berkata-kata tadi? Orang yang menjawab, si fulan. Kata-kata doa tadilah. Doa apa tadi? Doa supaya Allah berikanlah kemudahan kepadanya. Setelah itu dia mengatakan, sesungguhnya malaikat maut mengatakan kepadamu. Ini sama juga tuan-tuan. Ini pun sama juga, kasyaf juga. Wali Allah juga. Allah bagi dia karamah. Maka dia kata dia mendengar malaikat maut mengatakan, sesungguhnya aku ini berlemah lembut kepada setiap orang mukmin. Sama juga. Dia punya kesudahan ceritanya sama juga. Maka dia mendengar malaikat maut mengatakan satu berita baik, iaitu aku ni, kata Israel, kata malaikat maut, aku memang berlemah lembut kepada setiap orang mukmin. Akhirnya dia pun mati. Nak ceritanya, mati dalam keadaan dipermudahkan urusan matinya selepas doa seorang tabi'in tadi. Doa seorang wali Allah tadi. Berkat doa seorang sahabat. Tapi sahabat tadi bertaraf apa? Sahabat kawan dia tadi bertaraf waliullah, sehingga dapat mendengar perkataan para malaikat Israel. Maka kesudahan kisah ini happy ending. Kesudahannya ialah dia pun mati. Muttalib tadi mati dalam keadaan husnul khatimah, dipermudahkan urusan. Demikian sebagaimana diriwayatkan oleh Zubair, Ibnu Bakar dan Ibnu Asakir dari beberapa jalan.
Baik, seterusnya kisah yang ketiga pagi ini. Bawah sekali itu. Kisah yang ketiga pagi ini yang melibatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini cerita Nabi pula. Ubaid ibn Umar menceritakan bahawa suatu hari Ibrahim alaihissalam berada di rumah. Tiba-tiba masuklah seseorang yang berpenampilan baik. Masuklah seseorang yang berpenampilan baik. Seseorang tu masuk berpenampilan baik. Gaya pakaian baik, wajah pun berseri. Tak, gaya pakaian, gaya berjalan, zahirnya nampak baik. Tak, sedap mata mandang. Ibrahim pun bertanya, wahai hamba Allah, siapa yang menyuruh kamu masuk ke rumahku? Nah, dia tanya, siapa suruhmu masuk rumahku ni? Tak, tiba-tiba ada kat rumah ni. Maka dia jawab, aku disuruh masuk oleh pemiliknya. Tuan punya rumah suruh masuk. Jawab dia. Maka Ibrahim bertanya lagi, pemiliknya lebih berhak ke atas rumah ini. Pemiliknya lebih berhaklah duduk sini. Tak, bukanmu. Mu bukan pemilik rumah ni. Lalu siapakah engkau ni? Maka sahutnya, jawab dia, aku ini adalah malaikat maut. Malaikat maut datang dalam rupa orang, berupa orang. Kalau kita tengok dalam riwayat, malaikat ni dia bukan rupa orang. Dia dicipta daripada nur, cahaya. Adapun manusia dicipta daripada tanah. Sudah tentu zahirnya berbeza. Malaikat dalam riwayat sebut ada sayap. Kita manusia tak ada sayap. Tapi disebut dalam keadaan sini kita faham bagaimana dijelmakan malaikat maut itu, dijelmakan sebagai seorang manusia. Pernah berlaku tak? Pernah berlaku zaman Nabi SAW. Tak pelik lah. Baca hadis 40, kitab hadis 40, hadis nombor 2. Kan? Tuan-tuan buka kitab hadis 40 Imam Nawawi itu, hadis nombor 1 tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Hadis nombor 2 tentang hadis Jibril. Jibril pernah datang rupa manusia. Sama cerita ni, malaikat maut datang rupa manusia. Jibril datang rupa manusia, tak ada sayap dah. Dalam hadis tersebut, rambut hitam. Dalam hadis tersebut, jubah putih, sawadus sya'ri, hitamnya rambut. Tak, bayadus thiyab, putihnya pakaian. Sahabat tengok lain macam, sebab tak kenal. Cerita lah kalau orang kampung misal ni tengok, oi, lain macam dia. Jubahnya, serbannya, nak kata orang kampung pisang, tidak. Nak kata orang Batak Rabik, tidak. Mesti tertanya-tanya kan. Tanya, siapa tu? Entah, tak kenal. Tak. Begitulah sahabat dalam satu majlis. Tengok-tengok, daripada orang tak kenal ni. Rambut hitam lain macam, pakaian putih lain macam. Lepas tu, dalam keadaan tak kenal tu, pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagilah heran sahabat selamba je pergi menghadap Nabi. Duduk dengan Nabi, lutut bertemu lutut. Lutut bertemu lutut. Lalu lelaki itu tadi tanya, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Lalu Nabi jawablah. Islam, rukun Islam 5 perkara. Iman, rukun iman 6 perkara. Ihsan, sembah Allah macam mu nampak Allah. Kalau tak nampak Allah, Allah nampak kamu. Dipendekkan cerita, hadis itu panjang. Maka sahabat pun tanya, siapa dia tadi? Maka Nabi kata, itulah Jibril datang menanyakan tentang agama. Tu hadis itu panjang, menceritakan rukun agama. Rukun agama apa dia? Islam, iman, ihsan. 3 rukun agama ni ramai tak tahu ni. Rukun Islam 5. Takkan tak tahu rukun Islam 5. Rukun iman 6. Kalau tanya rukun agama, ramai lagi garu kepala. Tak, rukun agama 3. Islam, iman dan ihsan. Itu hadis yang membuktikan malaikat boleh menjelma dalam rupa manusia. Jibril menjelma dalam rupa manusia. Termasuklah cerita ni, bagaimana malaikat maut menjelma dalam rupa manusia. Kata Nabi Ibrahim, aku telah diberitahu beberapa ciri dirimu, tetapi aku tidak melihat ciri-ciri itu pada dirimu sekarang ini.
Malaikat maut bukan rupa ini, kata Nabi Ibrahim. Ada ciri dia, tapi aku tak nampak cirimu. Tak. Maka kata malaikat maut, berpalinglah. Tak, kamu paling kejap. Alihkan wajahmu kejap. Lepas tu patah balik. Kerana apa? Kerana dia nak menjelma dalam bentuk lain. Dia nak menjelma dalam bentuk lain pula. Maka perenggan seterusnya Ibrahim pun berpaling. Berpaling makna apa? Mengalihkan wajahnya ke tempat lain. Kerana diminta oleh lelaki tadi. Lelaki yang memang malaikat maut rupa menjelma dalam keadaan seorang manusia. Dia minta Nabi Ibrahim berpaling. Nabi Ibrahim pun berpaling, mengalihkan wajah. Lalu dia pun patah balik wajahnya. Lalu dia melihat mata di bahagian muka dan juga di bahagian belakang kepalanya. Tengok. Dia rupa macam tu pula. Mata kat muka pun ada, belakang kepala pun ada. Kalau kita tengok malam-malam, bayang macam ya kakak-kakak ya, kalau jumpa orang macam ni, lari ke tak lari? Orang ke apa? Tak. Dia lalu melihat mata di bahagian muka dan juga di bahagian belakang kepalanya. Sedangkan setiap rambutnya seperti gigi yang tegak berdiri. Rambut macam gigi berdiri. Macam mana tu? Wallahu alam, tak boleh bayang. Tak, setiap rambutnya, helaian rambutnya. Rambut ni banyak lah. Tak, rambutnya seperti gigi yang tegak berdiri. Lalu Nabi Ibrahim kemudian memohon perlindungan. Memohon perlindungan makna apa? Tengok rupa lain macam tu, memohon perlindungan maknanya takut. Memohon perlindungan maknanya Nabi Ibrahim takut, terkejut. Udah rupa lain pula. Lelaki tadi menjelma dalam keadaan bahagian depannya ada mata, ni belakang ni pun ada mata. Rambut macam gigi-gigi tajam berdiri. Maka dia memohon perlindungan, takut. Dari hal itu seraya berucap, kembalilah pada bentukmu yang asal. Udahlah tu. Udahlah tu, kembalilah kepada bentukmu yang asal. Jangan rupa ini. Jangan rupa yang menakutkan tadi. Lain macam je. Mata depan ada, belakang ada. Rambut macam gigi-gigi tajam, hak tegak. Maka Nabi Ibrahim kata apa dia tadi? Kembalilah pada bentukmu yang asal. Malaikat maut berkata, Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya jika Allah mengutusku kepada orang yang menyukai pertemuan dengannya. Lalu malaikat maut pun bagilah, kita kata apa? Tazkirah lah, boleh guna perkataan tazkirah. Sebab malaikat ni tentera Allah, jundullah, membawa peringatan. Tazkirah tu peringatan. Kata malaikat maut, sesungguhnya wahai Ibrahim, Allah ni, jika Allah hantar aku kepada orang yang suka pertemuan dengannya. Apa makna orang suka pertemuan dengannya? Bila bertemu Allah, dia suka, dia seronok. Kenapa suka? Kenapa seronok? Syurga duk tunggu. Siapa tu? Orang beriman lah. Orang yang suka pertemuan dengannya. Pertemuan dengan Allah. Bila? Mati. Tengok-tengok udah mati, udah meninggal dunia, udah dicabut nyawa, suka. Senyum, gembira, bahagia. Siapa tu? Orang beriman. Kenapa suka senyum bahagia? Syurga. Maka kata malaikat, hak golongan ini, maka aku akan dia mengutusku dalam bentuk seperti yang engkau lihat pertama kali. Hak macam ni, orang beriman ni, dia suka jumpa dengan Allah Ta'ala. Dalam Quran tuan-tuan baca surah Al-Kahfi ayat ujung sekali. Ayat terakhir surah Al-Kahfi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Faman kana yarju, siapa-siapa betul-betul mengharapkan pertemuan dengan Allah. Siapa-siapa nak pertemuan dengan Allah dalam keadaan Allah redha, dalam keadaan Allah sayang, Allah bagi syurga, habis tu nak buat apa? Falyamal amalan salihah. Buat amal soleh. Buat amal soleh, jumpa Allah. Liqa makna jumpa, pertemuan dengan Allah. Selamatlah kamu. Pertemuan dengan Allah, senyumlah kamu. Suka, bahagia, seronok, gembiralah kamu. Kerana apa?
kerana dia melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Falyamal amalan salihah, buat amal soleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, jangan syirik pada Allah Taala. Mana beramal, amalan kita, gerak-gerik kita, perbuatan kita. Yang kedua, jaga akidah. Falyamal amalan salihah. Amal tadi berdasarkan kepada hak paling asas, hak paling pokok. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan syirik hati kita, iman kita, tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Jadi ada akidah, ada amal, liqa, jumpalah Tuhan dalam keadaan suka, seronok, gembira, bahagia. Kerana apa? Allah redha. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi malaikat maut kata, Israel kata, mu ni wahai Ibrahim jangan takut. Aku ni kalau aku ambil nyawa orang yang suka bertemu dengan Allah, matinya dalam keadaan seronok sebab Allah redha ke dia, sebab Allah bagi syurga ke dia, maka aku akan menjelma, dia mengutusku, Allah hantar aku dalam bentuk seperti yang kau lihat pertama kali tadi. Macam mana Nabi Ibrahim tengok pertama kali? Kena gostan baliklah muka surat 70 tu. Iaitu dalam penampilan baik, muka surat 70 bawah sekali. Muka surat 70 bawah sekali, berpenampilan baik. Malaikat akan berupa baik, elok, dia tak garang, dia tak bengih. Kepada siapa? Kepada orang beriman hak nak mati tadi. Maka ditariknya dengan lembut. Tarik-tarik juga, cabut-cabut juga. Kerana penampilannya baik, kerana Allah hantar kepada orang beriman. Seperti mana yang kau lihat pertama kali. Tu. Maknanya kita boleh faham lah. Kalau penampilan baik ketika berdepan dengan si mati tadi yang beriman, maka bayangkan kalau macam mana Israel datang, cabut nyawa orang munafik, orang kafir, orang musyrik, orang zalim. Sudah tentu penampilannya lain, menjelma dalam keadaan yang lain. Watak pun watak yang berbeza. Awaliyahudzubillah. Itu disebut dalam kitab-kitab riwayat berkaitan dengan ahkamul janaiz. Baik, seterusnya sebagai penutup. Sebagai penutup, tuan-tuan, tu cerita sama sebenarnya tu. Wahab menuturkan bahawa sesungguhnya Ibrahim AS sama juga tu, melihat seseorang di dalam rumahnya, dia lalu bertanya, siapakah engkau ini? Tu cerita sama, cuma riwayat berbeza. Orang itu menjawab, aku adalah malaikat maut. Jika engkau benar, tunjukkanlah kepada aku bukti yang membuat aku mengenal bahawa engkau benar-benar malaikat maut. Macam mana malaikat mautnya? Tak ada rupa malaikat maut pun. Aku kenal malaikat maut dengan ciri-ciri tertentu. Maka malaikat maut berkata, palingkanlah mukamu. Sama-sama cerita tadi juga. Cerita sama, kisah sama, cuma riwayat yang daripada sumber yang berbeza. Ibrahim lalu berpaling. Kemudian dia melihat malaikat maut menampakkan dirinya dalam bentuk ketika dia mencabut nyawa orang mukmin. Cabut nyawa orang mukmin dalam keadaan berpenampilan baik. Ibrahim melihat sesuatu daripada cahaya dan kilat yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya malaikat maut berkata, baik, palingkanlah wajahmu. Berpaling, alihkan wajah, tengok tempat lain, kemudian patah balik. Ibrahim pun berpaling lalu melihat kembali. Sementara malaikat maut menampakkan diri dalam bentuk ketika dia mencabut nyawa orang-orang kafir dan orang-orang jahat. Wal'iyadzubillah. Ibrahim merasa benar-benar ketakutan hingga berdiri bulu romanya. Takut sampai berdiri bulu roma. Tak, kita rasa takut sungguh. Ada pengalaman tak? Masing-masing ada pengalaman lah. Ketika mana berdiri bulu roma. Tak, berdiri bulu roma Nabi Ibrahim ketakutan kerana malaikat Israel tadi, dia zahirkan penjelmaan rupanya ketika cabut nyawa orang kafir. Ataupun orang, tak semesti kafir lah. Boleh jadi orang Islam tapi perangai jahat. Boleh jadi orang Islam tapi maksiat. Boleh jadi orang Islam tapi tak sembahyang. Boleh jadi dia itu orang Islam tapi syirik. Maka penampilan malaikat tu, penjelmaan jelmanya dalam keadaan menakutkan. Ibrahim benar-benar rasa takut hingga berdiri bulu ramanya dan perutnya menyempit, bahkan hampir sahaja nyawanya keluar. Takutnya Nabi Ibrahim berdepan dengan malaikat maut apabila dizahirkan penjelmaan ketika mana dia nak cabut nyawa-nyawa orang-orang kafir. Wal'iyadzubillah. Jadi kita doa, ya Allah, biarlah malaikat datang jemput kita dalam rupanya yang baik, dalam keadaannya yang lembut, supaya kita ni husnul khatimah. Saya yang bercakap, saya doakan untuk saya, tuan-tuan yang mendengar semua pada pagi ini, semua kita husnul khatimah.
Malaikat mari dalam keadaan penuh lembut, tarik nyawa, dan sempat kita menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat kita dunia, selamat kita akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah tuan-tuan ya. 2 muka surat pun jadilah untuk pagi ini, dan kita sambung pada tahun hadapan agamanya ya. Lama berbenar. Sebab bulan depan takut tak boleh balik. InsyaAllah lah kot saya nak balik kampung cuti sekolah ni. Nanti kita untuk muslimat insyaAllah Sabtu ni, Sabtu kuliah muslimat Sabtu yang terdekat ni insyaAllah. Wallahu alam. Kita ada hajat. Tadi kita dah tahlil hajat saudara kita, sahabat kita Fitri, dan yang kedua Tuan Haji kita, Tuan Haji Aswad. Mohon kita sama-sama doa selamat untuk anak dia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.